Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Daniel Anthony dan anda sedang menonton Sekilas Fakta untuk petang ini 11 Mei 2021. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan keyakinan bahawa sesuatu akan berlaku kepada parti itu selepas pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Pada ketika itu, saya hampir pasti bahawa akan ada sesuatu yang akan berlaku pada UMNO sebagai sebuah parti induk orang Melayu dan Islam, di mana ketika itu akan ada perikatan 3.0, bukan perikatan nasional. Jadi ini merupakan langkah yang baru, di mana kita lihat Sunnatullah telah menentukan bahawa masyarakat Malaysia penuh dengan kemajmukannya. Ini Sunnatullah yang telah ditentukan. Dan kita lihat betapa UMNO amat didambakan untuk kembali berkuasa. Sebelum ini, beberapa pemimpin parti mendakwa Zahid sedang berusaha untuk menjalinkan kerjasama dengan PKR dan DAP. Zahid bagaimanapun menegaskan bahawa parti itu tiada sebarang rundingan dengan mana-mana pihak sekaligus menafikan dakwaan tersebut. Kita sekarang ke perkembangan skandal 1MDB. Bekas Presiden Perkasa Ibrahim Ali hari ini membuat pengakuan pernah menerima cek daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Bagaimanapun Ibrahim menjelaskan beliau tidak sedar wang yang diterima itu ada kaitan dengan wang 1MDB atau SRC International Sdn Bhd. Ibrahim mempertahankan tindakannya dan mengatakan kesemua RM600,000 itu dibelanjakan untuk program rakyat di Pasir Putih. Jumaat lalu, 1MDB dan bekas anak syarikatnya SRC International memfailkan saman sivil terhadap beberapa personaliti yang didakwa menipu firma milik negara itu. Antara yang dinamakan termasuk Najib, bekas pengerusi 1MDB dan 3 bekas CEO-nya. Nama Ibrahim turut dinamakan dalam saman anak syarikat SRC. Sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang kami sertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti untuk anda. Berita seterusnya, apa guna darurat jika tidak digunakan untuk menggesa pemberian moratorium kepada rakyat? Itu kata pemuda UMNO yang mendesak kerajaan supaya mengarahkan bank memberi moratorium secara otomatis. Dalam satu kenyataan, ketuanya Ashraf Wajdi Dusuki berkata, kerajaan perlu memanfaatkan ordinan darurat dan mengarahkan institusi kewangan memberi moratorium tanpa sebarang caj tambahan. Pada PKP 1 tahun lalu, kerajaan mengarahkan institusi perbankan untuk memberi moratorium pinjaman bagi meringankan beban rakyat. Bagaimanapun selepas negara memasuki fasa PKPB, moratorium pinjaman diberikan secara tersasar kepada kumpulan tertentu. Dalam pada itu, kata Ashraf, pihaknya menerima banyak permintaan agar institusi kewangan memberikan moratorium sekurang-kurangnya 3 bulan. Kunjungan Menteri Kanan Azmin Ali ke IPD Putrajaya semalam telah menimbulkan rasa tidak senang. Warga Maya mempersoalkan status kuarantinnya memandangkan lawatan itu dibuat 6 hari selepas pulang dari Arab Saudi dan UAE. Azmin baru-baru ini mengetuai misi perdagangan ke Arab Saudi dan UAE dari 26 April hingga 4 Mei. Untuk rekod, Menteri Kesihatan Dr. Adam Baba telah menandatangani perintah pada 8 Februari yang membolehkan Menteri Kabinet dalam perjalanan rasmi ke luar negara hanya menjalani kuarantin selama 3 hari. Kerajaan baru-baru ini mengetatkan syarat kuarantin untuk warga negara di tengah-tengah kebimbangan kemasukan varian COVID-19 yang baru. Seorang pengguna Twitter turut menunjukkan bahawa Kementerian Kesihatan telah mengesan varian B1117 pada pengembara yang tiba dari UAE. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout.
It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita sekarang ke perkembangan seterusnya. Kerajaan tidak melaksanakan PKP 3 seperti PKP pertama kerana tidak mahu menjejaskan kehidupan rakyat. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media pada hari ini. Negara kehilangan 2.4 bilion ringgit sehari apabila kita tutup kesemua sektor ekonomi. Dan seperti yang saya sebutkan, yang paling terjejas teruk adalah kumpulan-kumpulan peniaga-peniaga kecil yang ketika itu tidak mampu untuk meneruskan hidup kerana kita telah pun menutup peluang perniagaan mereka kerana mereka tidak dibenarkan keluar rumah. Itu dari segi perniagaan. Dari segi kesusahan yang lain, selalu kita bincangkan. Kita tak benarkan rakyat keluar rumah. Cuba kita bayangkan, mereka yang tinggal di rumah pangsa 2 bilik 650 kaki persegi tidak boleh keluar rumah. Mereka terpaksa duduk beramai-ramai di rumah tersebut selama beberapa bulan. Cuba kita bayangkan betapa susahnya mereka melalui penghidupan ketika itu. Tempoh pendek pentadbiran Pakatan Harapan telah membuktikan DAP memiliki kecenderungan untuk menjadi abang besar. Perkara itu dinyatakan oleh anggota Majlis Tertinggi Bersatu Zuraida Kamarudin pada hari ini. Dalam satu kenyataannya, Zuraida turut mengingatkan parti itu untuk mencermin diri mereka dalam hal ini. Antara lain, Zuraida menyebut DAP pernah memutuskan untuk menyalurkan peruntukan khas kepada sebuah kolej persendirian secara terus daripada Kementerian Kewangan dan bukan Kementerian Pendidikan. Menurut Zuraida, DAP dengan cara ini cuba mengukur cengkaman terhadap komuniti Cina. Zuraida berkata demikian bagi mengulas kenyataan pengerusi DAP Johor Liu Chin Tong yang menasihatkan UMNO supaya menerima hakikat tiada lagi parti dominan atau abang besar dalam senario politik semasa. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Daniel Anthony untuk sekilas fakta hari ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di media sosial di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Bila keluar, jangan lupa memakai pelitup muka dan bila boleh sila duduk di rumah. Salam hormat dan jumpa lagi. Dengar! Cakap kat sini ya. Oh, dengar. Dengar. Sana. Orang sini panggil Cik Som. Jom. Mak Timah. Lama dah kami duk berjiran dengan Mak Timah. Bukan nak menipu. Akan nampak Daniel bawa beg besar. Si Daniel, cucu dia tu yang duk teman dia kat sini. Pasport ada dah? Pasport ada, surat travel ada, tiket semua dah ada. Pun balik overseas. Pasal mak pak dia kat sana. Baik tu. Sian Mak Timah. Sini. Bukan apa. Ambil ni. Sejak dia menjak ni, dia dah start cakap sorang-sorang. Jangan nak beli baju kaya. Tengok. Nampak ni. Tok nak baju. Ulam. Elok kan? Sedap ni makan. Bukan siang je tau.
Semalam pun sama. Sihat sampai habis puasa dapat kita buat amal ibadat. Besok kita sambung nah. Makin hari makin risau akak. Budak ni tu lah. Asal duduk sini tak mau belajar. Alah, dugaan puasa seorang-seorang ni berat sebenarnya tau. Tambah-tambah lagi, time raya. Kacau mental. Assalamualaikum, Mak Timah. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Awak ramai sangat ni. Terkejut. Kami nak main raya lah. Tak apa. Naik. Ni adalah sikit-sikit. Buat susah-susah hang je. Oi, ramainya. Selamat Raya semua. Daniel, macam mana dia boleh dapat kita? Idea abah dengan mak. Dia nak pasang CCTV ni. Kami tak maulah untuk rasa sunyi. Lagu tu kah? Kami rindu suasana kat kampung. Pasal CCTV tu? Akak memang dah lama dah tahu. Hampa tu yang duk fikir bukan? Rugi puasa.